Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita yang seterusnya, masih lagi dalam tajuk reka bentuk makanan. Jadi memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, eloklah terlebih dahulu kita pergi kepada objektif pembelajaran. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Kedua, melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Eloklah terlebih dahulu kita mengulang kaji pembelajaran yang lepas. Pembelajaran kita yang lepas adalah yang pertama, mentakrifkan reka bentuk makanan, di mana reka bentuk makanan adalah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Kedua, menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Kepentingan reka bentuk yang pertama, kebebasan memilih kepada pengguna, menzahirkan nilai estetika, melindungi etika sosial, pembangun sains dan teknologi moden, kepelbagaian etika dan budaya. Kita akan teruskan dengan pergi ke tajuk pertama pada hari ini, iaitu mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Proses penyediaan reka bentuk makanan melibatkan penggunaan alatan dan perkakasan dalam setiap langkah dan kaedah pembuatannya. Alatan ialah perkakasan yang digunakan untuk membuat dan menghasilkan sesuatu makanan. Antara contoh-contoh alatan, pertama, alatan memotong. Alatan memotong yang biasa digunakan, pertama, pisau tukang masak. Pisau ini merupakan pisau yang paling banyak digunakan kerana mempunyai fungsi yang pelbagai. Semua jenis bahan masakan atau makanan dapat dipotong menggunakan pisau ini. Kedua, pisau bergerigi. Digunakan untuk memudahkan memotong bahan makanan yang lembut namun mempunyai permukaan kulit yang keras. Ketiga, pisau penyisih. Digunakan untuk memisahkan daging daripada tulangnya, membuang urat dan lemak pada daging dan memisahkan isi ikan daripada tulang. Keempat, pisau paring. Digunakan untuk memotong buah-buahan, sayur-sayuran, keju dan mengupas bawang. Seterusnya, pisau bulan sabit. Digunakan untuk memotong halus herba dan sayur-sayuran lain. Dan yang terakhir, pisau pengupas. Digunakan untuk membuang kulit sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita pergi kepada alatan yang kedua, alatan membentuk dan mengukir. Antara alatan membentuk dan mengukir yang digunakan, pertama, pisau ukir. Digunakan untuk mengukir buah-buahan dan sayur-sayuran. Kedua, pisau turning. Digunakan untuk membentuk, merapi dan membuang kulit buah-buahan dan sayur-sayuran. Seterusnya, Parisian scoop. Digunakan untuk mendapatkan bentuk bulat pada makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan yang terakhir, pederap. Digunakan untuk membentuk dough, sayur-sayuran berubi dan juga buah-buahan. Seterusnya kita pergi kepada alatan yang ketiga, alatan menghias. Komponen penting untuk memberikan rupa bentuk yang menarik pada setiap reka bentuk makanan. Antara alatan menghias yang biasa digunakan, pisau pelepah, redai kek, meja pemutar kek, tube icing dan juga bag icing. Alatan yang keempat merupakan alatan menghidang. Bekas menghidang bagi reka bentuk susunan makanan di dalam pinggan memerlukan peralatan menghidang yang bersesuaian
dengan jenis reka bentuk makanan yang dihidangkan. Jadi kita boleh lihat berbagai jenis alatan menghidang yang boleh digunakan untuk menghidang makanan yang disediakan. Seterusnya kita pergi kepada perkakasan. Perkakasan ialah peralatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Antara perkakasan yang sering digunakan yang pertama, pengisar pelbagai guna. Digunakan untuk mengisar pelbagai jenis makanan. Kedua, mesin pengisar jus buah-buahan. Digunakan untuk membuat jus buah-buahan dan sayur-sayuran. Ketiga, pengadun roti. Digunakan untuk mengadun adunan roti dan boleh terus dibakar. Keempat, mesin pengadun. Digunakan untuk mengadun semua jenis adunan untuk membuat kek, biskut, roti, mi dan pasta. Seterusnya, periuk nasi. Digunakan untuk memasak nasi. Ketuha elektrik. Digunakan untuk membakar makanan. Pengukus elektrik. Digunakan untuk mengukus makanan. Dan yang terakhir, ketuha gelombang mikro. Digunakan untuk memasak makanan yang pelbagai dengan menggunakan ketuha gelombang mikro. Seterusnya kita pergi kepada tajuk yang kedua, melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Lakaran ialah satu lukisan awal atau lakaran draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas. Jadi perkara pertama dalam tajuk ini yang bakal kita belajar adalah elemen reka bentuk. Elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Antara elemen yang biasa digunakan adalah garisan, rupa, bentuk, warna dan saiz. Kedua, prinsip reka bentuk. Konsep yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen bagi menjadikan satu struktur objek yang berkesan, bermutu dan menarik. Ia juga dapat membantu mereka membuat ketentuan bagaimana untuk menggunakan elemen-elemen reka bentuk dalam membuat reka bentuk dan pembungkusan makanan. Antara prinsip yang sering digunakan adalah keseimbangan, kontras, pengulangan dan keringkasan. Ketiga, dalam tajuk ini kita akan belajar berkaitan dengan lakaran serta justifikasi reka bentuk makanan. Lakaran reka bentuk makanan biasanya dihasilkan berdasarkan tema yang dikehendaki oleh pelanggan. Contohnya, pada lakaran ini kita melihat prinsip pengulangan yang digunakan menjadikan persembahan reka bentuk makanan ini menarik. Elemen warna yang digunakan ialah merah hati dan kuning, menjadikan persembahan pencuci mulut ini lebih menarik. Menggunakan buah ceri yang berwarna merah dan pastry yang digunakan rapuh, iaitu menggunakan bahan coklat dan juga bahan kekuning-kuningan. Seterusnya kita pergi kepada tajuk yang keempat, iaitu pembungkusan makanan. Pembungkusan makanan ialah satu mekanisme yang menggunakan kaedah sains dan teknologi dalam memelihara produk bagi tujuan pengedaran, penstoran, jualan dan penggunaan. Yang pertama, tanda jenama. Merupakan salah satu elemen grafik yang penting dalam sesuatu pembungkusan. Tanda jenama merupakan nama yang diberikan kepada suatu produk atau perkhidmatan. Contohnya pada produk keripik pisang ini menggunakan tanda jenama banana chips. Kedua, tipografi.
Tipografi adalah untuk mencipta satu jenama kepada sesuatu produk. Setengah pengguna lebih suka mengingati simbol daripada nama sesuatu produk tersebut. Penggunaan tipografi yang unik dan kreatif dapat menarik perhatian pengguna. Seterusnya, warna. Warna memainkan peranan penting dalam reka bentuk pembungkusan suatu produk. Ia mewujudkan identiti serta menyatakan maksud pada makanan atau produk tersebut. Contohnya, pada gambar ini, warna digunakan untuk menentukan bahan-bahan yang digunakan pada produk tersebut. Yang keempat, ilustrasi. Penggunaan ilustrasi berperanan untuk menggambarkan produk yang dibungkus. Ilustrasi atau gambar perlu menarik, unik dan sesuai dengan reka bentuk makanan yang dibungkus. Seterusnya, reka bentuk. Reka bentuk perlu mendapati beberapa sifat, iaitu ergonomik, mudah dibawa, selamat digunakan dan juga mesra alam. Seterusnya, maklumat. Ia merupakan elemen yang penting dalam mereka bentuk sesuatu pembungkusan. Setiap bungkusan mestilah mempunyai maklumat yang perlu disampaikan kepada pengguna. Dan yang terakhir, saiz. Pembungkusan yang berlainan saiz dapat memberikan lebih banyak pilihan mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Jadi, mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, eloklah kita membuat latihan pengukuhan terlebih dahulu. Di sini ada satu soalan di mana soalan ini meminta pelajar menuliskan sama ada alatan di bawah ini, alatan memotong, alatan membentuk, alatan menghidang atau alatan menghias. Kita sama-sama buat soalan A. Pisau penyisir di bawah alatan mana? Jawapannya adalah alatan memotong. Jadi pelajar diminta untuk menyalin semua soalan dan jawapan di dalam buku nota masing-masing dan muat naik kerja tersebut di Google Classroom anda masing-masing. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih.